Apa hal ni? Ismail, aku penat ni. Kau jangan banyak membebel boleh tak? Hai, aku baru tanya sikit pun dah emo. Ni Ismail, kereta aku berasap tengah jalan tadi, kau tahu tak? Semalam RXZ aku kena rembat. Kadang-kadang aku pelik lah Ismail. Aku tiap-tiap hari solat tak tinggal tau. Minta Allah bagi rezeki banyak-banyak dekat aku. Tapi Kali ni aku nak tanya kau, bila kali terakhir kau bersedekah? Kau nak aku sedekah pakai apa? Gaji aku tiap-tiap bulan pun habis bayar hutang je, kau tahu tak? Nak sedekah pakai apa? Kau cakap dengan aku. Kamu tengah susah? Ini janji Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang meringankan daripada seorang mukmin itu satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan kepada orang yang berkesempitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sungguh jelas kalau kita membantu melapangkan kesusahan orang lain, insya-Allah Allah akan membantu melapangkan kesusahan kita, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat nanti, dan menggandakan rezeki kita walaupun kita dalam kepayahan. Ayuh berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang sekarang. Apabila siap kelak, Masjid Al-Muqarrabin akan menampung seramai 700 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Al-Muqarrabin bukan sahaja akan menjadi sebuah pusat beribadah, berjemaah dan beraktiviti untuk seluruh penduduk Kampung Kundur dan kawasan sekitarnya, tetapi ia juga akan menjadi tempat persinggahan para musafir menunaikan ibadah. Ia juga akan dilengkapi dengan ruang solat 2 tingkat, bilik jenazah, bilik mesyuarat, ruang tamu, ruangan musafir, 2 unit kuartus, tandas, slot parking serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Tunggu apa lagi? Ayuh berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin sekarang. InsyaAllah rezeki kita tidak akan terhenti, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganda-gandakan rezeki kita di dunia, bahkan akan mencurah-curahkan pahala di akhirat kelak. InsyaAllah pagi ini kita akan bersama dengan pencetus ummah Piyu Hafiz, pendakwah dan wakil Masjid Al-Muqarrabin, nak cerita tentang pahala sebesar gunung Uhud. Ustaz, ahlan. Ya, ahlan bik, insyaAllah. So kita straight to the point, Ustaz. Ya. Apa itu dalam konteks perbincangan hari ini yang menggambarkan pahala sebesar gunung Uhud? Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Farah dan rakan-rakan yang menyaksikan di TV Hijrah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Nabi SAW memberikan kelebihan yang hebat kepada umat Nabi Muhammad ini. Allah berikan ganjaran besar. Kalau umat terdahulu umur mereka ribuan tahun, dan Allah uji dengan ujian yang depan mata, seperti zaman Nabi Nuh, banjir ketika itu digambarkan oleh para alim ulama setinggi gunung Judi, iaitu banjir itu hampir 4,000 meter. Kalaulah tsunami Aceh hanya 15 meter, bayangkan 4,000 meter, 4 kilometer banjir dia. Tetapi amalan mereka tidak diganda-gandakan seperti umat Nabi Muhammad, sehinggakanlah sabda Rasulullah SAW, setiap sedekah yang kita berikan itu seperti buah tamar yang kita berikan orang makan ataupun sesuap nasi. Seperti mana Allah gandakan dalam dunia ini, seperti mana adanya anak kuda yang akan beranak pinak, kemudian anak unta. Tetapi Nabi menyebutkan bahawa ganjaran itu akan dilipat gandakan sehinggalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ini merujukkan, Nabi sebut dengan perkataan qirat. Orang yang bawa jenazah, sembayangkan jenazah, diberikan 2 bukit Uhud. Uhud ni begitu besar. Digambarkan bukit ini yuhibbuna wa nuhibbuhu, satu-satunya bukit masih hidup secara fizikalnya mencintai Allah Ta'ala. Inilah bukit Uhud. Sebab itu tuan-puan sekalian, ambil peluang sedekah yang kita berikan, pahalanya dilipat gandakan sebesar bukit Uhud. Baik, insyaAllah. Ustaz, bersama kita pada hari ini dengan misi untuk membina Masjid Al-Muqarrabin dekat Gua Musang. Ustaz boleh ceritakan bagaimana kita umat Islam ni digalakkan untuk membantu membina rumah Allah?
Baik, Farah dan rakan-rakan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau dalam banyak-banyak sedekah yang kita nak sampaikan, sebab sedekah ni dia ada dua jenis. Pertama sedekah sunat dan kedua sedekah wajib. Wajib tu adalah apa? Yang wajib itu adalah disebut dengan zakat. Tetapi sedekah sunat ni ada benda yang penting yang Nabi sebutkan, sadaqatun jariyah. Terputus anak Adam tu bila mati, melainkan sedekah jariyah. Jariyah ni dia mengalir. Apabila sebut mengalir, maka sedekah yang berterusan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksudkan adalah wakaf. Sebab itu dia yang berkekalan, tuan-puan. Kalau kita tengok masjid yang sedang dibina, itu kita kejar. Bangunan pembinaan Mahatafis, yang itu kita kejar. Bukan tak boleh kita bantu orang fakir miskin, boleh kita bantu macam biasa. Tetapi dia tidak dikategorikan sedekah yang berterusan. Jadi kita ambil peluang. Dalam keadaan orang ini hanya perlu membina masjid, dalam keadaan ulama menyebut dengan pembinaan al-hissi, iaitu pembinaan masjid, tetapi yang penting juga yang disebutkan ma'imarahkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang mengimarahkan masjid ini dilipat gandakan. Mudah-mudahan dengan usaha kita menginfak Masjid Al-Muqarrabin, Allah Taala akan memberikan kekuatan pada kita sebagai ganjaran yang mengalir, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, supaya kita ni saham berterusan lah Ustaz, kan? Insya-Allah. Ini saham yang terbaik. Baik, satu lagi dari segi konteks, kata di mana bila kita membina masjid ni, ialah satu cara kita menggambarkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz minta izin Ustaz terangkan statement ni. Baik, kalau kita lihat Rasulullah SAW sampai di bumi Madinah Munawwarah, dalam kitab sirah menyebutkan Nabi tak buat urusan lain, Nabi bina Masjid Quba yang disebutkan dalam Quran, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi Nabi bina masjid dulu, Nabi angkat batu sama-sama untuk imarahkan masjid. Sebab itu kita nak ambil peluang, tuan-puan, Masjid Al-Muqarrabin ni di Kampung Kundur, yang mana terletak strategiknya di pantai timur ke arah Gua Musang. Jadi di situ memang laluan orang musafir. Lalu balik kampung Kelik, Kelantan, orang kata kan. Jadi ketika itulah tak ada masjid yang berdekatan di Kampung Kundur. Pada dekat pun 10 km. Jadi alhamdulillah, dah 3 kali saya di sini, kita dah dapat mengutip hampir 1/2 juta untuk pembinaan, dan boleh tengok gambar-gambar yang sedang dibina, dan kita perlukan lagi 3.7 juta lagi untuk menyiapkan tempat tempat solat, tempat rehat orang musafir, dan juga tempat pengajian dan sebagainya. Okey, macam Ustaz sebut tadi, ada sedikit lagi kos yang diperlukan, yang perlu kita target. Ustaz harap betapa cepat kita boleh dapat kumpul kos tersebut, betapa gentingnya kos tersebut dikumpul agar kita dapat menyelesaikan pembinaan masjid. Baik, kalau kita lihat pembinaan masjid ni sepatutnya nak kena siap tahun lepas lagi dah. Tapi kita dah lambat. Saya harap kepada para pendengar dan yang menyaksikan kita, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang kat luar sana, ingatlah apabila kita dah nak meninggal dunia, kita nak minta buat satu lagi amalan akhir. Kita akan cakap pada Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan kematianku sebab aku nak buat satu lagi amalan. Kita akan minta, bukannya kita nak baca Quran, bukannya kita nak pergi pergi haji umrah, tapi kita nak buat satu lagi amalan, fa as-saddaqa wa akum minasid. Ya Allah, aku nak sedekah las, ya Allah. Jadi ambil peluang sedekah jariah ni, yang kita nak sedekahkan masjid yang kita dah nampak hampir siap, dan insya-Allah kita berharap pada Ramadan tahun depan, kalau dapatnya ianya siap sepenuhnya dengan bantuan daripada muslimin muslimat di luar sana, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Apa yang kita nak tinggalkan dengan para penonton semua secara ringkas, Ustaz? Baik, secara ringkasnya saya boleh katakan bahawa dunia ini sementara, dunia ini fana, tetapi yang kita akan mewarisi adalah ulaika humul warisun, adalah orang yang mewarisi. Yang diwarisi itu apa? Alladzina yarithunal firdaus. Yang kita akan warisi adalah syurga Allah. Nak tak syurga Allah? Salah satu sifat orang mukmin yang akan masuk syurga, ada pintu khas yang disebut babus sadaqah, yang kita akan kekal dalamnya, insya-Allah. Okey, jazakallah khairan kathiran Ustaz. Baik para penonton, cepat-cepat kita ambil peluang. Kita akan rehat seketika, kembali selepas ni. Sanggupkah bersedekah ketika kamu susah? Jika kamu sanggup,
kamu adalah antara golongan orang-orang muhsinin yang Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan melapangkan kesusahan walaupun sekecil apa nilai sedekah kamu. Ayuh menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur, Gua Musang sekarang.